اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada petang ini dalam tempoh beberapa minit sebelum berbuka, sementara menanti waktu berbuka, kita nak melihat sedikit catatan daripada buku Qalbun Salim. Qalbun Salim bermaksud hati yang sejahtera. Maka kenapa dinamakan sebagai hati yang sejahtera? Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan manusia apabila dia pulang menuju kepada Allah, yang akan benar-benar memberi manfaat kepada dia apabila bertemu dengan Allah adalah hati yang sejahtera. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari tidak ada yang boleh menolong, tidak harta, tidak keluarga. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera, hati yang dia jaga, hati yang sentiasa dibersihkan. Maka pada petang ini kita nak membaca daripada muka surat yang kelima, yang mana pada muka surat yang kelima, penulis buku membawa tajuk apakah penyebab utama penyakit hati? Apakah penyebab utama penyakit hati? Maka sebagaimana anggota tubuh badan kita ada sakit, selsema, ataupun sakit mata, sakit tangan, sakit pada organ dalaman, maka anggota tubuh badan zahir ada sakit. Ahlan-ahlan Amy, begitu juga Alisa, ahlan-ahlan Wan Terlihan, Wan Yusof, Saadiah Hassan, kemudian Ninda Anis dan juga Naura dan juga Wan Nur Asma dan juga lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita sedang melihat buku Qalbun Salim, yang mana pada petang ini nak menceritakan tentang penyakit hati. Maka sebagaimana anggota zahir kita ada sakit dia, maka di dalam Al-Quran Allah menyebut hati pun boleh menjadi sakit. Firman Allah pada permulaan suratul Baqarah, surah yang kedua, pada muka surat yang ketiga, firman Allah, fi qulubihim marad. Bila Allah menceritakan tentang golongan munafik, firman Allah, di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Dan apa yang berlaku bila penyakit hati tidak dirawat? Fazadahumullahu marada. Maka akan bertambah kesakitan hati, penyakit hati tersebut. Namun, penulis buku membawakan tajuk, apakah penyebab kepada berlakunya penyakit hati? Apakah sebab yang menjadi berlakunya penyakit hati tersebut? Kan kita kalau kadang-kadang sakit, maka diberitahu sebab sakit tersebut. Apa sebab? Kadang-kadang ada orang penyebab sakitnya adalah tak jaga makan, ataupun gula, ataupun stres, ataupun apa. Maka ada setiap penyakit ada penyebab dia yang boleh menjadikan permulaan bertambah parah dan sebagainya. Maka penyakit hati pun ada penyebab dia. Maka apakah penyebab dia? Pada muka surat yang kelima, penulis buku menyebut penyebab utama untuk semua penyakit hati. Sebab utama untuk semua penyakit hati sebenarnya adalah tunduk dan selalu menurut kehendak nafsu. Itu sebab utama. Manusia ni dia ada beberapa komponen dalam tubuh badan dia. Dia ada roh yang merupakan yang paling lama, makhluk yang paling lama. Dia ada akal, dia ada hati, dan dia juga ada tubuh badan zahir.
dan dia juga mempunyai nafsu dan kemahuan. Nafsu dan kemahuan jika dibiarkan, apa dia nak diberi, apa dia nak dituruti. Sebab itu perkataannya adalah menurut kehendak nafsu. Kalaulah nafsu ini apapun kemahuannya dipenuhi, lama-lama dia boleh membawa kepada nafsu yang sukakan benda-benda yang tak elok. Innan nafsa la'ammaratun bisu' firman Allah. Sesungguhnya nafsu itu amat banyak menyuruh melakukan perkara keji, perkara yang tidak elok. Maka sebab itu, apabila nafsu ini sentiasa dituruti, apa dia nak diberi, sentiasa dituruti, maka lama-kelamaan akan membawa kepada penyakit pada hati, mana perlu dirawat. Sebab itu kaedah puasa adalah salah satu untuk mentarbiah nafsu. Nafsu ni kita tidaklah boleh bunuh dia, mana kita boleh bunuh nafsu. Nafsu itulah sebahagian daripada kita. Tapi apa yang kita boleh buat dengan nafsu, kita tarbiah dia, sekolahkan dia, kita didik dia. Dan antara kaedah mentarbiah nafsu yang Nabi SAW ajar adalah dengan berpuasa. Okay, sebab itu bila berpuasa, ianya adalah salah satu proses untuk mentarbiah nafsu. Dia nak makan, kita kata tak boleh makan tengah puasa. Dia nak minum, tak boleh sebab tengah puasa. Okay, sebab itu kita nampak pada bulan Ramadan, suasana yang baik, nafsu mudah melakukan kebaikan sebab dia tengah disekolahkan, tengah dikursuskan, tengah ditarbiah. Maka sebab itu kata penulis buku, penyebab utama untuk semua penyakit hati, daripada hasad, sombong, riak, sum'ah, semua penyakit hati, permulaan dia, pencetusnya, penyebabnya adalah apabila seseorang itu tunduk dan selalu menurut kehendak nafsu. Selalu menurut kehendak nafsu. Kita kena belajar untuk tidak menuruti nafsu. Diberikan perumpamaan nafsu ini umpama kuda, kuda liar. Kuda liar kalaulah kita tidak pandai menunggang dia, maka dia yang akan menunggang kita. Bukanlah maksud kita kena bawa kuda tu kat belakang. Dia yang akan bawa kita masuk dalam hutan, campak kita, jatuhkan kita. Sebab dia tahu kita tak pandai untuk menunggang dia ataupun menuntun dia. Maka nafsu pun begitu. Apabila dia nampak seseorang itu tak pandai untuk mentarbiah dia, menuntun dia, maka dia yang akan bawa manusia itu ke mana yang dia nak bawa. Sebab itu Al-Quran maka dibawakan di sini 3 ayat di mana Allah mencela orang yang mengikut nafsu dia. Maka apakah ubat untuk orang yang suka mengikut nafsu? Apakah ubat dia? Kata penulis buku Al-Fadhil Ustaz Muhadir, ubatnya ialah melawan dan belajar untuk mengekang nafsu. Dan salah satu prosesnya adalah puasa. Sebab itu bila kita puasa, kita nampak nafsu kita mudah cenderung melakukan perkara baik. Mudah melakukan perkara yang Allah suka. Sebab sedang ditarbiah, sedang dilatih, sedang disekolahkan. Tapi malangnya kadang-kala jika tidak diteruskan, bila habis di Ramadan, maka habislah. Maka sebab itu, apakah ubat untuk untuk merawat nafsu ini? Adalah belajar untuk melawan nafsu. Belajar untuk mendidiknya. Belajar untuk mengawal dan mengekang dia. Itu yang kalau kita belajar catatan Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka ada 7 tingkatan nafsu yang sehingga pada tahap nafsu itu berada pada nafsu yang redha pada segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada 7 tingkatan nafsu. Kemudian penulis buku membawakan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah menegur, Allah mencela orang yang terlalu mengikut nafsunya. Maka ada 3 ayat Al-Quran. Ayat yang pertama adalah surah yang ke-25, Al-Furqan, pada ayat yang ke-43. Surah 25 ayat 43.
firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kita nak baca terjemahan. Firman Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Firman Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu tidak nampak wahai Muhammad buruknya keadaan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan yang dipuja lalu ditaati. Maka ayat ini menunjukkan ada orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Apa nafsu dia nak, dituruti. Apa nafsu dia apa nak, pada waktu itu dia penuhi. Sehingga kadangkala hak orang pun dia sapu. Sehingga kadangkala benda tu maksiat pun dia turuti. Sehingga kadangkala benda tu Allah larang, dia tak peduli. Maka itu orang yang bertuhankan nafsu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, cuba engkau perhatikan wahai Muhammad, keadaan betapa buruknya keadaan orang yang mana bertuhankan kepada nafsu. Allahu akbar. Maka binasa orang yang mana bertuhankan kepada nafsu. Habis. Habis. Sebab dunia ini tak dicipta untuk memenuhi kehendak nafsu. Dunia ni bukan dicipta untuk memenuhi kehendak nafsu. Dekat syurga je. Kat dunia ni kalaulah kita nak makan, banyak mana je kita boleh makan? Banyak mana? Kita kadangkala nak berbuka puasa nanti sediakan begitu banyak makanan. Yang mana last sekali kadangkala al-iyazubillah membawa kepada pembaziran. Bazir je. Bazir. Tak kisahlah mampu ke tidak. Tapi bila datang je kepada membazir, maka syaitan suka. Syaitan sangat suka. Sebab itu Allah menyebut orang yang membazir sebagai ikhwanas syayatin, sebagai adik-beradik kepada syaitan. Maka itu semua adalah kadangkala belajar untuk mengawal nafsu. Terutamanya waktu berbuka. Waktu berbuka, Masya Allah, adalah ujian untuk mengawal nafsu. Kadangkala bila kita pergi bazar Ramadan tu, Masya Allah, kalau boleh satu pasar kita nak beli. Kalau boleh 2-3 jenis air kita nak beli. Berbelas-belas makanan kita nak beli. Tapi last sekali tak boleh makan pun. Sebab dunia tak diciptakan untuk memenuhi kehendak nafsu. Dunia dicipta untuk kita belajar mengekang, mengawal nafsu. Nafsu kita nak makan, memang tak boleh makan banyak pun. Tak boleh makan banyak. Nafsu kita nak tu nak ni, sebenarnya tak diperlu. Benda-benda itu adalah benda yang tak digunakan pun. Apatah lagi kalaulah seseorang itu sanggup melakukan yang haram, sanggup melakukan dosa hanya kerana nak memenuhi kehendak nafsu. Kadangkala sampai kepada pembaziran. Alhamdulillah. Berbuka puasa tapi membazir. Maka bagaimana? Itu adalah satu muhasabah yang patut kita buat. Buka puasa, itu adalah sunnah Nabi SAW. Buka puasa, tapi berlaku pembaziran. Alhamdulillah. Maka nak tunjukkan kita menuruti nafsu kita. Kadang-kadang kat masjid pun kita nampak yang diberi untuk setiap orang hanya satu je kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang ambil lebih daripada satu. Lebih sebab dia rasa dirinya lapar sampai orang lain tak dapat. Tapi last sekali dia tak makan pun. Dibuang, membazir. Maka itu semua adalah contoh-contoh orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Bermula daripada perkara yang kecil, kalaulah dia tak boleh kekang, dia tak boleh kawal, last sekali akan membawa kepada maksiat dan mudarat yang lebih besar. Maka firman Allah kepada Nabi, maka adakah kamu tidak nampak betapa buruknya keadaan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan yang ditaati? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Dia menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Maka ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang seterusnya, Allah menerangkan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, maka akan tertutuplah panca inderanya daripada mendapat kebenaran. Akan terkunci hatinya daripada beroleh petunjuk dan kebenaran. Orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Maka orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan, dia akan jauh tersesat daripada kebenaran. Alhamdulillah.
Moga Allah pelihara dan jauhkan. Maka ayat yang kedua ini ada pada surah yang ke-45, Al-Jathiyah, pada ayat yang ke-23. Firman Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhi. Dia menjadikan nafsu dia umpama Tuhan. Apa nafsu dia nak, mesti kena bagi. La'iyadzubillah. Maka dia menjadikan nafsu ni sebagai Tuhan. Dia menyembah nafsu dia, menuruti segala kemahuan nafsu dia, walaupun benda tu tak boleh, dilarang, haram dan sebagainya. Maka firman Allah, wahai Muhammad, perhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan yang dituruti, Tuhan yang diikuti. Firman Allah, maka orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, apa yang berlaku? Wa adallahu Allahu ala ilm. Maka orang tersebut pasti menjadi sesat. Pasti. Orang yang bertuhankan nafsu, maka orang itu pasti akan menjadi sesat. Maka tak boleh ke panca indera dia mendengar perkara kebenaran bila dia sesat. Mata dia mencari kebenaran bila sesat. Tak mudah. Orang yang mana bertuhankan nafsu dia, telinga dia tak akan lagi mendengar kebenaran. Matanya tak akan lagi nampak kebenaran. Dia akan tertutup daripada melihat kebenaran. Macam contoh, orang yang mata zahirnya telah buta, maka dia tak nampak. Maka umpama orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, maka telah butalah matanya untuk nampak kebenaran. Mata hati dia. Telah tertutuplah telinga dia untuk mendengar kebenaran. Kalaulah dia dengar kebenaran sekalipun, dia nampak kebenaran sekalipun, dia tak akan ambil jalan kebenaran tersebut. Kenapa? Ini adalah orang yang bertuhankan nafsu. Alhamdulillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Maka firman Allah, orang yang bertuhankan nafsunya, maka dia pasti akan sesat. Wa khatama ala sam'ih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimeterai, akan dikunci pula ke atas pendengarannya, ke atas wa qalbih, ke atas hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan akan ada lapisan penutup di atas penglihatan dia. Macam mana dia nak dapat hidayah? Hatinya terkunci, matanya terkunci, pendengaran terkunci. Tapi apakah sebab berlaku semua itu? Kerana bertuhankan kepada nafsu. Sebab itu kita nampak banyak kali orang yang bertuhankan kepada nafsu, benda tu jelas-jelas salah, dia tak akan kata salah, dia akan kata betul. Benda tu jelas-jelas betul, dia akan kata salah. Kita cubalah nak explain macam mana sekalipun, kita tak akan mampu. Kita cubalah nak tarik macam mana sekalipun tangan dia, kadang-kala tak mampu. Kenapa? Sebab apabila seseorang itu bertuhankan nafsu dia, selagi mana dia tidak mengekang nafsu dia, mengawal nafsu dia, maka nafsu dia akan bawa dia semakin hari, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di hujung ayat Allah berfirman, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Firman Allah, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang bertuhankan nafsu sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Siapa lagi yang boleh beri hidayah petunjuk kepadanya dalam keadaan dia dah berada dalam situasi yang demikian? Maka sebab itu Allah berfirman di hujung ayat, afala tadhakkarun, adakah kamu tidak mahu untuk mengambil peringatan dan insaf? Jangan bertuhankan nafsu, kawal nafsu, kekang nafsu, sekolahkan nafsu, tarbiyahkan nafsu. Kalaulah tidak, dia akan jadi lagi teruk. Las-las dia menjadikan manusia itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa manusia itu sedar. Maka ini adalah ayat yang kedua, menceritakan tentang manusia yang bertuhankan nafsu. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, kita tinggal lagi beberapa minit.
adalah pada surah yang ke-28 pada ayat yang ke-50. Ahlan Kak Saadi Hasan, terima kasih banyak-banyak. Maka ayat yang ke-20 ayat yang ke-50 daripada surah yang ke-28, firman Allah, fa illam yastajibu lak, kalaulah mereka tidak dapat menerima menerima cabaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah mereka itu adalah orang yang mengikuti nafsu mereka. Maka ayat ini menerangkan maksud daripada orang yang bertuhankan nafsu adalah orang yang sentiasa mengikuti nafsu dia. Yattabi'una ahwa'ahum. Firman Allah, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Firman Allah, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah. Tak ada yang lebih sesat daripada orang yang bertuhankan nafsu dia. Maka pada petang ini kita belajar bahawa sebenarnya penyakit hati itu penyebab dia adalah mengikut nafsu. Manusia bila sentiasa mengikuti nafsu, lama-lama dia akan menjadi semakin jauh daripada Allah. Dia akan tersasar, sesat, sehingga kadang-kala tidak ada yang boleh menolongnya kecuali apabila dia buat keputusan untuk mengekang dan mengawal nafsu dia. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Selamat berbuka kepada semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.